Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Azrul Fazli. Nombor matrik saya ialah 23 DRM 20F1012. Nama ahli kumpulan saya ialah Nur Aina Syafiqah binti Muhammad 23 DRM 20F1019. Nur Hazrina binti Hashim 23 DRM 20F1011. Nurin Amirah binti Muhammad Hanafi 23 DRM 20F1017. Dan akhir sekali ialah Norman Hakim binti Abdullah 23 DRM 20L1005. Kami dari kelas DRM2A ingin membentangkan tentang satu permainan tradisional iaitu congkak. Saya ingin membentangkan tentang sejarah congkak. Congkak dipercayai berasal dari dunia Afrika atau Arab. Bagaimanapun, bukti tertua yang dijumpai oleh Cari Gali Purba yang dibiayai oleh Persatuan National Geographic telah menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari bertarikh semenjak 5,000 hingga 7,000 SM di masa kini Jordan. Dari Timur Tengah, permainan ini tersebar ke Afrika, congkak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Di Asia Tenggara, congkak mungkin berkembang dari Melaka, memandangkan negeri ini merupakan pusat perdagangan pada waktu dahulu. Nama congkak berasal dari perkataan bahasa Melayu iaitu congak yang bermaksud pengiraan mental. Selain orang Melayu, keturunan peranakan India dan Baba Melaka turut meminati permainan congkak ini. Kanak-kanak di Kepulauan Caribbean turut bermain congkak. Congkak dipercayai sampai ke sana melalui perdagangan hamba. Congkak dikenali di sana sebagai wari atau awari. Di Indonesia pula, congkak dikenali sebagai congklak, manakala di Filipina ialah sungkar. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congkak dengan menggunakan papan congkak yang berukir mewah. Sementara di kalangan rakyat jelata, ia hanya sekadar dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah. Pada hari ini, congkak dimainkan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim bin Abdullah, nombor matrik 23 DRM 20F1005. Saya akan menerangkan langkah-langkah memanaskan dan menyejukkan badan. Kepentingan bagi memanaskan badan sebelum bersukan. Sebelum memulakan sesuatu aktiviti sukan, kita perlulah terlebih dahulu memanaskan badan kerana aktiviti memanaskan badan seperti merenggangkan otot, lompat bintang dan sebagainya merupakan satu aktiviti di mana badan bersiap sedia sebelum melakukan aktiviti fizikal. Memanaskan badan dapat merangsang penambahan organ ke dalam tubuh badan dan mengaktifkan pengeluaran hormon yang boleh membantu kita menyalurkan tenaga ke bahagian otot. Langkah-langkah bagi memanaskan badan yang kami perolehi terbahagi kepada 3, iaitu bahagian kepala, bahagian tangan dan bahu dan bahagian kaki. Bagi bahagian kepala, perkara pertama yang boleh dilakukan ketika memanaskan badan ialah merenggangkan otot. Merenggangkan otot ini memerlukan selama 10 hingga 20 saat setiap bahagian badan. Bermula daripada kepala, dongakkan kepala memandang atas sambil ditahan oleh jari di bahagian dagu. Selepas itu, tundukkan kepala memandang ke bawah sambil tangan menolak sedikit kepala. Seterusnya, pandang ke sebelah kanan sambil ditolak oleh jari kiri. Manakala ulang langkah ini ketika memandang ke sebelah kiri. Bagi bahagian tangan dan bahu, selepas melakukan renggangan untuk bahagian kepala, lakukan renggangan untuk bahagian tangan dan juga bahu. Bengkokkan tangan kanan ke depan dan tolak siku ke dalam menggunakan tangan sebelah kiri. Ulang langkah ini menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian, bawa tangan kanan ke belakang dengan menggunakan tangan kiri. Capai tangan tersebut dan tahan. Ulang langkah ini menggunakan tangan sebelah kiri pula. Seterusnya, bahagian kaki. Buat renggangan untuk bahagian kaki, angkat sebelah kaki
dan bawanya ke hadapan sambil kaki itu dibengkokkan. Tahan menggunakan tangan dan cuba untuk imankan badan serta tidak menjatuhkan kaki. Bawa kaki itu ke belakang pula dengan menggunakan langkah yang sama, ulang untuk sebelah kaki. Dengan melakukan aktiviti renggangan otot dapat memastikan otot yang diregang dan dipanaskan sebelum bersenam menjadikan ia lebih mudah bergerak. Sendi juga boleh berfungsi dengan baik. Selepas merengangkan otot, pemain mestilah berlari atau berjoging setempat selama 30 saat. Hal ini dapat meningkatkan kadar degupan jantung atau meningkatkan kadar nadi. Antara kelebihan yang boleh didapati jika melakukan aktiviti memanaskan badan ialah menambahkan kelajuan dan mengurangkan kecederaan otot. Bagi langkah-langkah menyejukkan badan. Selepas melakukan aktiviti renggangan otot, pemain perlulah melakukan aktiviti menyejukkan badan. Menyejukkan badan juga penting selepas memanaskan badan. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk menyejukkan badan ialah seperti aktiviti tarik nafas dan hembuskannya. Dapat menenteramkan dan merilekskan badan. Banyak kebaikan yang boleh kita dapati daripada aktiviti menyejukkan badan. Antaranya dapat memastikan darah mengalir melalui otot dan sebarang asid laktik yang terbentuk dalam sel otot boleh disebarkan melalui pengaliran darah ke hati. Jika berhenti bersenam secara mengejut, asid laktik yang ditinggalkan di belakang otot boleh menyebabkan kekejangan. Seterusnya, saya akan sambung dengan kemahiran asas congkak. Bagi keperluan asas congkak ialah peralatan utama yang diperlukan untuk bermain congkak ialah papan congkak dan buah congkak. Papan congkak biasanya diperbuat daripada batang pokok kayu yang tebal yang mempunyai antara 80 cm hingga 20 cm lebar. Papan ini berbentuk seperti perahu dan bahagian atasnya terdapat 2 baris lubang dikenali sebagai kampung. Pada setiap hujung barisan lubang ini, terdapat lubang yang lebih besar yang berukuran 14 cm garis pusat yang dinamakan sebagai rumah. Bagi istilah permainan congkak ialah, permainan ini memerlukan 2 orang pemain dalam satu masa untuk memulakan permainan atau pertandingan congkak ini. Lubang-lubang yang terdapat pada bahagian atas congkak dikenali sebagai kampung. Manakala guli ini pula dinamakan dengan panggilan buah. Lubang yang lebih besar dinamakan sebagai rumah ibu. Teknik tembak. Sekiranya pemain telah membuat satu pusingan, iaitu melepasi lubang ibu dan kembali ke lubang sebelah pemain, ia boleh mengambil buah di sebelah lubang bertentangan sekiranya ia mati di sebelah sendiri. Ia dikenali sebagai tembak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Syafiqah binti Muhammad dan nombor matrik saya 23DRM20F1019. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang format permainan dan pertandingan sukan congkak. Permainan ini, iaitu permainan congkak, hanya boleh dimainkan oleh 2 orang pemain dalam satu masa. Pemain akan duduk secara bertentangan dan kampung akan diisi dengan buah-buah congkak yang mempunyai bilangan buah yang sama, iaitu 7 buah dalam satu lubang. Jika dalam pertandingan ini, pengadil akan dipanggil mengadili pertandingan tersebut. Pemain akan memulakan permainan ini dengan cara bermain secara serentak. Pemain boleh mengambil buah daripada mana-mana lubang dan akan memasukkan satu demi satu ke dalam
kampung dan rumah. Jika buah yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang yang berisi ataupun dimasukkan ke dalam rumah, pemain boleh meneruskan permainan tersebut untuk pusingan yang kedua. Tetapi jika sebaliknya, pemain akan berhenti dan menunggu pihak lawan menghabiskan buahnya. Itu adalah sedikit sebanyak format dalam mengadili pertandingan congkak. Assalamualaikum, nama saya Nur Hajrana binti Hashim. Saya daripada DRM 2. Nombor matrik saya 23 DRM 20 F1011. Hari ini saya akan menerangkan tentang teknik-teknik asas sukan congkak. Yang pertama ialah dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak dan dimulakan dengan kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung. Yang kedua, gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan ke dalam kampung kosong di kawasan sendiri ataupun kawasan lawan, dan pemain hendaklah berhenti sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Seterusnya, pihak lawan mengambil giliran meneruskan bermain sehingga buahnya mati. Sekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri, maka pemain boleh meneruskan bermain dengan mengambil buah yang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Sekiranya tidak terdapat sebarang buah di kampung pemain, sungguh pun giliran berada di pihaknya, maka giliran untuk menggerakkan buah akan berpindah kepada pihak lawan dan pihak lawan boleh meneruskan gilirannya sehingga tamat. Akhir sekali, setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula buah guli ke dalam lubang congkak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Amira binti Muhammad Hanafi, Matrix number 23 DRM 20F1017. Seterusnya saya akan sambung tentang strategi sukan congkak. Permainan congkak ini perlu berfikir, menyusun strategi dan membuat congkakan. Permainan congkak ini perlukan kecekapan. Selalunya orang yang bermain dengan permainan congkak, dia menghabiskan masa sampai berjam-jam untuk melatih diri, lepas tu untuk mengkaji pergerakan buah untuk dijadikan sebuah formula untuk menang. Jadi strategi ini yang bakal digunakan untuk kalahkan pihak lawan dalam perlawanan congkak. Jadi pada akhir permainan akan tinggal beberapa biji buah saja. Jadi pemain ini dikehendaki menjalankan buah mereka mengikut susunan lubang, bermula dari lubang paling kanan sekali sehingga lubang ibu masing-masing dan dijalankan secara serentak. Sesiapa yang habis dulu buah dalam lubang dia dikira kalah. Tetapi terdapat dua kaedah untuk menentukan pemenang. Pertama sekali, pemain yang mempunyai jumlah buah congkak yang paling banyak dalam lubang ibu dikira pemenang. Yang kedua, menapak. Menapak itu pemain yang paling lambat memasukkan buah congkak ke dalam rumah. Biasanya pemain itu dikira pemenang sebab terdapat banyak buah di dalam lubang pemain tersebut. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.